warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bersama saya lagi Dr. Rozani Zam Zakaria, pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk berkongsi tentang topik-topik yang berkaitan dengan kesihatan mental. So hari ini video seterusnya adalah bahagian kedua kepada topik grief, iaitu bagaimana kita nak mengendalikan emosi kesedihan yang berlaku akibat kehilangan seseorang yang penting dalam kehidupan kita. So bahagian pertama kita dah cerita tentang apa itu grief, apa tanda-tanda grief yang complicated, yang traumatic, dan apa masalah mental yang boleh datang kalau kita tak kendalikan grief dengan baik, dan apa hala tuju, apa aim kita, apa task kita bila kita nak menghadapi grief ni, dan supaya kita tahu kita nak kena buat apa sebenarnya. So untuk bahagian kedua, saya akan bercerita tentang apa yang kita nak buat untuk menghadapi emosi-emosi yang datang bersekali dengan grief ini. So 5 emosi yang kita akan ceritakan ni adalah emosi denial, anger, bargaining, depression, dan macam mana towards the end kita nak belajar untuk menerima. So saya akan ambil beberapa contoh praktikal yang kita boleh buat untuk kita gunakan, aplikasikan sekiranya kita diuji dengan kehilangan dalam kehidupan. Okay, so macam yang saya sebut dalam video yang pertama, grief tu can be straightforward, it can also be complicated, bergantung kepada individu, bergantung kepada keadaan. Tapi yang penting kita nak belajar untuk kita moving forward. So perasaan pertama yang kita kena pelajari, yang kita kena kendalikan adalah perasaan denial. Ini benda yang penting. Denial ni boleh wujud dalam macam-macam bentuk. Dia boleh wujud dengan kata-kata, dia boleh wujud dengan tingkah laku. Secara umumnya denial ni merujuk kepada keadaan di mana kita masih lagi tak nak menerima. Kita masih lagi susah nak menerima. So apa nak buat? Yang pertama, beri masa. So masa ni penting sebab masa ni adalah sebahagian daripada rawatan. So bila saya sebut masa, dia tidak bermaksud kita kena tetapkan had limit 5 minit, 10 minit, 1 hari, seminggu, sebulan. Tapi ada ketikanya kita kena beri ruang dan peluang untuk diri kita menerima, and allow some time for ourselves. Okay, and so termasuklah, and sometimes kita kena bagi ruang dan peluang, and dalam bentuk kita take some time off. And contohnya kalau dia berkaitan dengan kerja, maksudnya susah nak kembali semula dalam fasa pace kehidupan yang sebelumnya, and mungkin kita kena ambil cuti. And sebab cuti tu help kita untuk reset. Okay, yang seterusnya adalah normalize feelings ni. Maksudnya apa? Maksudnya kita mengakui bahawa perasaan kita susah nak terima ni adalah perasaan yang normal. Bukan kita seorang je rasa. Dia perasaan yang sebahagian daripada proses penyembuhan. Dan penting juga untuk kita meyakini dan memahami bahawa bukan semua orang ada jawapan kepada apa persoalan yang kita ada. Contohnya kadang-kadang timbul persoalan, kenapa dia pergi sekarang, dan kenapa kita tak ikut sekali, dan kenapa kita bawa dia pergi berubat lambat, dan kenapa kita tak jaga dia, kenapa kita tak datang waktu tu. Persoalan-persoalan ni adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya menggambarkan kita masih lagi duduk dalam fasa denial. Tapi kita kena yakinkan diri kita bahawa kadang-kadang persoalan itu tak ada jawapan pun, ataupun mungkin jawapannya adalah wallahu alam, Allah yang tahu apa penyusunan, apa pun perancangannya. Sebab kalau kita masih lagi menunggu jawapan untuk persoalan tersebut, susah untuk kita move on untuk fasa seterusnya dalam kehidupan kita. Emosi yang kedua yang juga boleh datang, boleh terbit adalah kemarahan, anger. So anger selalunya datang sebab kita rasa terancam, sebab kita rasa geram, sebab kita rasa ada benda yang sedang mengganggu kehidupan kita. Tapi penting untuk kita faham juga sebenarnya di sebalik kemarahan ni sebenarnya adalah perasaan-perasaan lain yang sebenarnya berselindung di sebalik kemarahan. Bila kita tengok ada orang marah, orang asyik mengamuk, sebenarnya kita kena faham bahawa di sebalik kemarahan tu ada rasa takut, rasa sunyi, rasa keliru, rasa sakit, emosi, yang sebenarnya cuba dilindungi dengan perasaan marah. So sometimes it's okay untuk kita sebut, untuk kita saying aloud apa yang kita rasa, untuk kita acknowledge dan express
perasaan kita itu, dan sama ada kepada diri kita dan kepada orang yang kita percaya, dan ataupun kalau tak ada juga orang yang percaya, dan kita mengadu kepada Allah. Dan sebab bila kita keluarkan daripada tempolok kita, daripada kita punya sangkar perasaan kita itu, kita lepaskan dia, and so kita harapkan dia tidak membekas, dia tidak memenuhi ruang dada kita ini. Dan jangan lupa untuk bila kita marah ni, Nabi ajar untuk kita sebut auzubillahi minasyaitanirrajim, dan kita mohon berlindung daripada syaitan yang direjam. Sebab apa? Dan bila datang marah, dan dia akan menjemput emosi-emosi yang akan dijentik oleh syaitan. Dan contohnya timbul perasaan kita tidak percaya dengan takdir, menyalahkan Allah dan sebagainya. And so antara perkara yang kita boleh buat, kalau dalam psikologi dia panggil grounding. Okay? And so grounding ni apa? And so grounding ni adalah mengikat kembali kita punya keberadaan di dunia yang nyata ni. And sebab marah tu buat kita rasa macam terawang-awang. And so macam mana nak mengikat kembali? And so kalau dalam Islam dia ajar wuduk contohnya. And so wuduk ni nampak simple, tapi sebenarnya ada kajian saintifik menyebut perubahan suhu pada wajah dan akan membantu meredakan emosi. And so wuduk ini adalah antara kita panggil sublimation, penyerahan kita kepada Allah. Sebab kita ikut apa yang Allah sebut, dan apa yang Nabi suruh, dan ubah posisi, and pause and breathe. And so Nabi ajar kita bila kita marah, dan kita kena diam. Dan sebab apa? Dan sebab kalau kita bercakap itu akan datang daripada emosi. Dan so bila emosi itu menguasai diri, dan kalau siapa baca buku saya, kita sebut tentang amygdala hijack. Dan so bila berlaku amygdala hijack, dan kita akan cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudiannya kita akan sesali. So emosi seterusnya, emosi yang ketiga adalah apa yang dipanggil sebagai bargaining. Okay? And so bargaining ni adalah bila kita start ada bibit-bibit rasa putus asa. And so penting untuk kita mengawal fikiran kita melalui satu konsep dipanggil reframing. Okay? So reframing ni dalam bahasa mudahnya adalah memperbetulkan persepsi kita, memperbetulkan cara fikir kita dan cara kita melihat kepada masalah yang datang. And so control apa yang kita nak capai dalam kehidupan ni. And contohnya kita ingatkan kembali diri kita bahawa bukan semua benda dalam kawalan kita, dan bukan semua benda yang kita boleh susun, dan bukan semua benda yang kita tentukan hasil akhirnya. And so kadang-kadang hindsight ni bila kita kata sepatutnya aku tak buat macam tu, sepatutnya dia tak pergi macam ni, sepatutnya tu dia tidak membantu. And sebab apa? And sebab kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, semua benda bukan 100% dalam kawalan kita. Dia ada faktor-faktor lain yang menentukannya. Macam kita lah. Dan kita sudah tentu nak anak kita berjaya, nak kita kaya, nak kerja bagus. Tapi bukan semua benda ikut penyusunan kita. Dan ada cabaran lain. Contohnya datang sakit, datang COVID, dan datang masalah kat tempat kerja, kena buang kerja. So semua benda ni adalah benda-benda yang membuktikan bahawa kita kena sentiasa percaya bahawa dalam kehidupan ni kita perlu ada plan B, plan C, plan D, plan E. Kerana plan A itu hanyalah sekadar salah satu usaha kita untuk kita berikhtiar. So instead of kita kata what if, and kita fokus kepada what is. Okay? So inilah benda yang kita perlu beri perhatian. So Ibn Qayyim reflect something yang very beautiful dalam kata-katanya dan penulisannya. Dia sebut, but then your attention must be directed to your life in the present, the time between two times, past and future. If you waste it, then you have wasted the opportunity to be in the fortunate and safe ones. If you look after it, have rectified the two times, what is before and after it, as we have said, then you will be successful and achieve rest, delight and everlasting bliss. And so bahasa mudahnya lah, kalau ikut orang kampung saya, Ibn Qayyim nak sampaikan bahawa kadang-kadang kita ni sibuk duk fikir masa lepas, terlalu takut memikirkan masa hadapan, sampai kita lupa apa yang ada di tangan kita pada waktu ini, pada ketika ini. Dan kalau kita
fokus kepada apa yang ada di tangan kita pada waktu ini, dan menghargainya, appreciate, acknowledge apa yang kita ada, hidup kita sebenarnya akan jauh lebih bermakna, lebih bahagia. Perasaan seterusnya adalah perasaan depressed, rasa sedih, rasa murung atas apa yang berlaku, atas kehilangan yang berlaku. And so bila kita start realize loss yang kita hadapi adalah real, dan rasa hopelessness ni, dan rasa putus asa ni akan start membelenggu diri. Hopelessness ni benda yang kritikal, dan sebab dia antara pintu yang boleh bawa kepada keinginan untuk mencederakan diri, mati dan sebagainya. So benda yang kita perlu buat adalah realize that benda tu normal, perasaan itu normal, dan perasaan yang sepatutnya kita rasa pun. Dan kalau kita tak rasa sedih, dan maknanya jiwa kita tu mati. Dan tapi benda yang juga kita perlu ingat adalah this will not last forever. So ini benda yang penting kita faham. Dan sedih ni hanya satu fasa saja. Dan ada fasa-fasa lain dalam perjalanan kehidupan kita. So jangan jadikan fasa kita murung itu menentukan hala tuju. Sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya dengan setiap kesusahan tu akan diikuti dengan kesenangan. Dan Allah ulang 2 kali. And sebab nak bagi kita faham dan yakin betul-betul dengan janji Allah. So yang penting adalah cari sokongan, start dengan small steps dulu, dan untuk kita move satu direction, and fikir ni next ni apa. So jangan fikir jauh sangat. And sebab kalau kita duduk bawah ni, dan kita duduk kat sini, kita fikir kat sini, kita akan rasa sayup je, rasa macam tak boleh nak sampai. Tapi kalau kita fikir next step nak ke mana, akhirnya Allah akan bawa kita ke sini. So harapnya faham dah nampak macam batik Sarawak dah ni. Okay, so yang seterusnya, make doa. Ini juga penting. So bila rasa down sangat, jangan lupa pergantungan kita kepada Allah. Saya selalu sebut dekat pesakit saya, rasa sedih ni ada pemilik dia. Pemilik dia decide nak tumpangkan pada kita. Dan pemilik ni juga boleh ambil semula. Allah lah. So insya-Allah. Okay. Yang akhir sekali adalah perasaan menerima. So ini yang kita nak capai. Tapi kita kena yakin juga, walaupun kita dah terima, there can still be ups and downs. Kadang-kadang dah okey dah, lepas tu sedih balik. Kadang-kadang dah rasa stabil dah, lepas tu tak stabil balik. That's okay. Itu adalah sebahagian daripada proses penyembuhan kita. So bila kita datang hari-hari yang sukar, ingat balik doa kita. Ingat balik step-step yang kita dah sebut sebelum-sebelum ni. Yang penting adalah untuk kita find meaning and create new relationship. Sebab tu saya selalu sebut, kalau ada orang yang kehilangan isteri, suami, tak lama lepas tu dia berkahwin semula, jangan kecam dia. Sebab itu sebahagian daripada perjalanan kehidupan. Kalau orang tu dia setia macam mana pun, bila dia kehilangan isteri, kehilangan suami, dia berkahwin semula, jangan anggap dulu kau main kata macam ni, hidup sematilah. Jangan kita sebut macam tu. Kita tak tahu kita punya bahagian. So ingat, kebahagiaan yang hakiki adalah bila mana kita bertemu semula di syurga Allah. So kena terima bahawa itu adalah sebahagian daripada proses. So kalau ada orang Islam, dia kena yakin, dia still boleh berhubung dengan individu tersebut melalui doa, ingatan, sedekah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang penting kita cuba untuk meneruskan kebaikan yang dibuat oleh arwah, supaya kita punya kehilangan itu digantikan dengan sesuatu yang lebih bermakna. Dan juga penting pada fasa acceptance ni adalah untuk saling membantu, terutama kalau kita dalam keluarga. Okay, so yang terakhir ni, slide yang terakhir ni saya nak cerita tentang macam mana kita nak support orang yang dalam keadaan bereave. Ni saya ambil daripada Believe Perform ni. Believe Perform ni ada banyak kongsi ada banyak kongsi infografi yang menarik tentang kesihatan mental. So kita tengok apa yang dia sebut, apa yang dia kongsi, dan kita tengok ada tak benda-benda yang kita boleh orang kata apply dalam kehidupan kita. Saya besarkan sikit, mungkin ada yang dah tak berapa nampak tu. Okay, so yang pertama dia kata
and stay in touch with them on a regular basis. Let them know you are thinking about them. Maksudnya kekal berhubung, and tanya khabar, hantar mesej, pesanan, bagi tahu, and kalau nak apa-apa tolong, kalau nak apa-apa pertolongan bagi tahu, and saya selalu ingatkan awak, and saya terkenang-kenang, and kalau awak dalam keadaan susah, and jadi apa-apa bagi tahu. Okay. Yang kedua, and ask to see if there's anything you can do that will be helpful and supportive. And so tanya. And yang penting, bila saya sebut helpful dekat sini, maksudnya bantuan dari segi praktikal. Itu yang lebih utama. Bukan semestinya bantuan dalam bentuk psikologi. And contohnya kalau orang tu dia kehilangan suami, so mungkin keuangan ataupun nak cari orang untuk hantar anak dia sekolah. So itu mungkin lebih bermakna. Another thing yang important adalah be a good listener. Sebab kadang-kadang mereka ni nak meluahkan, nak tempat berkongsi. Yang keempat, thoughtful gestures can be helpful. And contohnya, kita hantar makanan, ataupun kita tolong ambilkan anak dia dekat sekolah, ataupun kita tolong gantikan tugasan dia di pejabat. So ini benda-benda yang lebih bermakna lah untuk orang yang alami kehilangan. So highlight charities or support agency you can offer help. Maksudnya tunjukkan dia tempat-tempat sokongan. Contohnya ada isu perebutan anak ke, perebutan harta ke. So mungkin benda yang diperlukan adalah somebody yang ada knowledge in this area untuk membantu dia supaya dia tidak ditipu dan sebagainya. Yang keenam, kita perlu sabar dan kita perlu memahami sebab kadang-kadang dia perlu masa. Dan jangan sebut benda-benda kau ni kena cepat-cepat move on, kau ni kenapa lah lama sangat macam ni, orang lain semua dah settle dah. So jangan macam tu. Yang ketujuh, kita kena percaya dan faham bahawa semua orang melalui grieving ni dalam fasa yang berbeza. So jangan kita judgemental. Dan yang akhir sekali, bantu mereka dekat urusan-urusan seharian. So lebih kurang macam yang pertama tadi, dan supaya mereka rasa supported, mereka rasa ada orang yang bersama dengan mereka. Alright. So itu dia perkara-perkara yang kita boleh perhatikan supaya kita boleh membantu individu yang dalam keadaan grieving. So hopefully perkongsian saya bahagian 1 dan bahagian 2 ni jadi satu guide yang boleh diamalkan secara praktikal untuk individu yang dalam keadaan grief. So yang mendengar ini, sekiranya anda melalui grief, saya doakan Allah SWT beri kemudahan dalam kehidupan anda, memperteguhkan emosi, psikologi anda, dan menjadikan orang di sekeliling anda lebih memahami dan mampu membantu. Mudah-mudahan anda akan berjaya melalui fasa ini dengan baik dan move on dalam kehidupan. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang berkongsi, terima kasih kepada yang mendengar. Kongsikan kepada mereka yang anda rasakan boleh bermanfaat daripada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.